Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ni kita nak review BMW GS. Ya betul, dalam YouTube memang dah ramai dah orang review. Mungkin ada ratus ribu juta video pasal BMW GS ni. Cuma hari ni kita nak tengok dari sudut yang berbeza. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudi lagi raya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, dan follow kami di semua media sosial. Facebook ada, Instagram ada, TikTok pun ada. BMW GS, sejarah dia memang sangat panjang. Daripada tahun 80-an tu dia dah keluar GS R80 GS. Lepas tu pergilah 1000, 1100, 1200. Tapi dalam banyak-banyak sejarah dia ni, yang paling berpengaruh GS, yang paling dikenali ialah R1200 GS. Yang ini dia ada AC dan juga yang ini LC, model terakhir sebelum dia masuk ke R1250 GS. Tetapi transisi daripada 1200 ke 1250 itu melahirkan yang ini. Ni tengah-tengah dia. Yang ni dia panggil R1200 GS LC TFT. Tahu tak sebab apa? Dia dah pakai meter TFT macam 1250 dan juga panel-panel depan ni semua dah ikut macam 1250. Kita tak nak cerita tentang overall lah pasal apa semua kan. Kita nak cerita pasal kenapa GS ni berjaya, dan ini 5 sebab dia. Yang pertama, handling. Okey, handling ni kita bukan bercakap tentang laju, tentang nak ambil corner, tak. Kita utamakan tentang selesa. Keutamaan orang beli GS ni adalah sebab keselesaan. Dan uniknya, GS ni dia ada suspension depan yang dipanggil telelever. Benda ni kita dah cerita dulu dalam GS 1250 tu. Dia ada fork dan dia juga ada lagi satu sokongan sistem suspension yang juga dengan linkage-linkage yang kelihatannya agak kompleks. Tetapi itulah yang menyumbang kepada keselesaan GS ni. Dan suspension dia depan dan belakang fully elektronik. Nak keras, nak lembut, nak tinggi, nak rendah, nak comfort, semua dia boleh buat dengan hanya menekan ni, toggle ni saja. Yang itu benda penting. Betul, mungkin akan ada argument orang kata motor lain yang lebih selesa. Tetapi untuk saya yang dah biasa bawa touring, kita dah pernah lah bawa Goldwing, bawa K16, bawa motor-motor yang dikatakan comfort tadi. Tapi secara overall, peribadi, saya rasa GS lebih comfort. Sebabnya, walaupun kita bandingkan dengan RT misalnya, memang dicipta untuk comfort, tapi disebabkan kerendahan RT, dia punya travel suspension dia tu agak limited kalau kita comparekan dengan model ni. Sebab tu kalau anda perasan orang yang overlander, yang bawa barang banyak-banyak, naik berdua, bertiga, tak bertiga pula dah, bawa kemah, bawa apa, masuk hutan, keluar hutan, pergi seluruh dunia, pusing seluruh dunia, kenapa dia pilih GS? Pertama, itulah dia, selesa yang amat. Yang kedua, kita bercakap tentang teknologi, iaitu elektronik. Apa juga teknologi motosikal yang ada dalam dunia pada hari ini, semua GS ada. Even orang lain belum buat, GS dah buat. Dia memang pelopor teknologi motosikal yang ada pada hari ini. Dia bukan saja ada teknologi, tapi dia mesra pengguna. Setengah motor, dia memang datang dengan macam-macam teknologi, tapi ada je yang tak kena. Kadang-kadang switch dia tak sedap, kadang-kadang menu dia susah nak masuk. Tapi untuk GS, GS pada 2013 lagi dia dah pakai yang ini, keyless. Dia dah tak pakai kunci 10 tahun lepas. Bayangkan, ada motor sekarang baru 2-3 tahun je tak pakai kunci. Kemudian dia ada auto headlight, dia ada heated grip dan juga heated seat. Heated seat ni option lah. Kemudian dia ada apa lagi? Dia ada brake hold. Kalau kita berhenti dekat traffic light, motor-motor lain, contohnya motor yang mahal macam Goldwing pun kita kena tarik manual, kerak macam tu. Tapi GS, kalau dekat traffic light, kita just tarik je. Tarik macam tu, dia akan parking brake. Dia dah jadi macam canggih macam mana kereta-kereta BMW. Kemudian, GS juga dia ada integrated GPS system yang mana dia appoint Garmin. Dia ada navigator sekarang ni yang paling baru, yang ini navigator 6. Yang ini dia integrated sekali dengan sistem motor ni sendiri. Dan kalau tak cukup dengan ni, kalau nak monitor, boleh sambung dekat sini dengan kita punya handphone. Dan BMW Connect tu sendiri memang ada instruction turn by turn kalau kita nak pakai GPS. Cuma GPS yang Garmin ni dia lebih complete.
Kemudian kita boleh monitor apa saja daripada suhu enjin, suhu apa, servis apa semua, even TPMS. Walaupun motor-motor sekarang TPMS tu option, BMW Malaysia, Motorrad Malaysia ni dah bagi TPMS ni 6-7 tahun dulu lah. Jadi benda ni memang sangat berguna sebab motor pancit ni dia tak macam kereta tau. Kereta ada 4 tayar. Motor pancit ni bila angin kurang dia terus akan bagi warning dekat meter. Bagi saya ini sepatutnya kena ada pada setiap motor besar. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan engine boxer 2 silinder yang dikeluar kiri dengan kanan. Kalau orang yang tak biasa bawa motor ni, betul dia berhenti nak turun kadang-kadang tertendang dia punya silinder ni. Tapi tahukah anda kebaikan susunan yang macam ni? Dia balance, motor ni sangat balance depan dan belakang, kiri dan juga kanan. Selain daripada balance, apa dia? Dia tak panas langsung. Enjin motor ni memang tak panas langsung. Kalau kita nak compare dengan Multistrada, dengan motor-motor inline 4, V4 macam tu, jauh lebih panas. Dan kedudukan ni juga memberi kelebihan kepada kita bila kita menunggang di dalam hujan. Ya, kasut jarang basah. Biasa naik skuter je yang ada cover kat depan kan. Boxer ni dia memang menghalang air daripada mecik kat kasut kita. Keunikan seterusnya ialah power 125 horsepower. Top speed tak laju motor ni, dalam 230 je. Itu pun dah bergegar sangat lah. Biasa orang dalam 18, 17 je. Dan dia punya power dihantar ke roda belakang melalui itu dia punya shaft driven. BMW yang start pakai, lepas tu banyak orang tiru. Dan ini lebih senang nak jaga dia berbanding kita menjaga sistem rantai. Cuma setiap 20,000 kita kena servis lah dia punya shaft tu. Sebab tu orang jalan jauh-jauh dengan motor ni. Yang keempat, tidak lain tidak bukan design. Ya, GS ni memang sangat unik sebab kalau anda nak tahu, dia tak ada chassis pun. Dia menyambungkan yang ini, ni, benda ni yang menyambungkan depan dan juga belakang. Tepi dia tak ada panel badan pun sebenarnya. Nampak? Kosong sebenarnya. Yang ini sebab dia dah tambah aksesori apa semua. Motor ni, dengan blok dia keluar kiri kanan tu, setengah motor kita nampak cantik bila kita pandang mungkin daripada depan ataupun daripada tepi ataupun daripada third quarter. Tapi GS kita pandanglah daripada sudut mana pun, even daripada celah kangkang sekalipun, kalau kita tengok GS ni memang cantik daripada sudut mana pun kita pandang. Kalau ada perumpamaan dalam motor mungkin kita susah nak cari, tapi dalam industri kereta GS ni kalau saya secara peribadi mungkin macam Porsche 911. Bayangkan 911 tu dah keluar berapa? 40 tahun, 50 tahun. Tapi bentuk dia begitu-begitu aja. Tapi setiap model baru yang keluar, setiap generasi baru dia nampak lagi cantik. Kita nampak yang ni cantik, keluar ibu lagi cantik, lagi kemas. Tapi dia tidak hilang langsung identiti kenderaan tu sendiri. Sama macam GS ni. Daripada 90-an, 2000, 2012, 2022, 23, 24. Bentuk dia hampir seakan sama. Tapi yang makin lama dia nampak makin gagah, makin garang dan makin handsome. Yang kelima, yang ni racun dia perit sikit lah. Aksesori. Selain daripada Harley Davidson dan motor-motor custom, ini adalah motosikal yang paling banyak aksesori dia kalau kita nak pakai dalam keluarga BM. Kalau kita beli RT ke, beli S1000 ke, XR ke apa, tak sebanyak nak kena pasang dekat model ni. Bergantung kepada keperluan kita. Contohnya dekat motor ni memang dah pasang banyak benda. Kalau standard, dia tak ada cover langsung ni. Dia ada engine guard. Yang ni Touratech punya crash bar atas. Kemudian dia ada cover puik untuk lampu depan. Kemudian ada exhaust Akrapovic. Kemudian ini, panel badan ni kosong. Dia letak Touratech. Yang ini juga kosong. Tambah juga Touratech. Ini cover Touratech. Ini pun cover Touratech. Ini kotak Touratech. Dan berbagai-bagai lagi. Ini pun belum penuh pun. Ada banyak lagi barang kalau nak pasang. Kalau nak make up. Ataupun kadang-kadang barang tu memang dia menyenangkan kita, lebih ergonomik. Contohnya handlebar Razor Wonderlic ni. Kalau handlebar asal dia ke depan sikit, tapi untuk selesa biasanya orang tambah lagi, dia boleh offset sikit kedudukan handlebar ni menjadi lebih selesa. Dan BMW sendiri ada menjual aksesori dia. Contohnya dia ada jual tong kiri kanan atas bawah. Kalau nak aksesori luar, kita ada Wonderlic, kita ada Touratech, SW Motec dan banyak lagi, puik lah apa semua kan, pening. Dan kalau nak jimat, belilah kat Shopee. Shopee pun dah banyak barang GS sekarang.
Dengan benda-benda yang kita share tadi itu menjadikan ini motosikal adventure touring yang terbaik, the best adventure touring yang ada dalam pasaran, dan harga dia tidak murah untuk unit baru. Kalau yang ini dulu masa baru dalam 100, sekarang 1250 harga dia 127, dan katanya dengar macam nak naik lagi. GS dia ada kembar dia GSA. Dia lebih gemuk, tangki dia 30 liter, yang ni 20 liter. Lepas tu dia punya windshield dia lebih besar dan juga dia ada winglet sikit dekat situ. Itu beza dengan GSA. Tapi terpulang. Ada orang suka GS, ada orang suka GSA. Saya personally saya suka GS sebab saya tak suka gemuk-gemuk sangat. Lagipun 30 liter Malaysia je kot. Jalan 100 meter, 100 liter. 100 km pun dah ada. Pak minyak kan, kita bukan nak bawa 30 liter minyak pun. Terpulang pada pendapat masing-masing. Okey. Dari segi harga kalau kita dengar macam mahal, tapi sebenarnya dengan package kita bercakap tentang semua features yang ada pada motor ada pada GS. Sebenarnya ia sangat berbaloi. Dia bukan option lagi sebab BMW Motorrad Malaysia memang dia masuk top spec tu. Dia tak ada yang di luar negara, masih ada GS yang pakai kunci apa semua, tapi BMW Motorrad Malaysia dia tak bawa masuk. Dia bawa masuk terus yang high spec. Dan kalau anda nak tahu, resale value untuk BMW GS juga sangat merepek. Contohnya macam model ni, tahun 2008-2019, orang masih jual sekitar 100,000. Bayangkan first model LC yang pakai meter jarum tu 2013, masih market dia 60-70. Kalau ada jajan sampai 80 pun ada orang jual. Itu bagusnya tentang resale value GS. Tapi saya tak suka BMW lah bang. Saya nak pakai adventure touring yang lain. Apa yang ada? Ada. Dalam kategori ni ada Triumph Explorer 1200, ada KTM 1290 Adventure, ada Africa Twin 1100. Ada banyak pilihan. Cuma yang pilihan-pilihan tadi dia mungkin ada spek-spek yang kita nak tahu apa yang kita nak. Harga sebenarnya kalau kita campur-campur balik lebih kurang je sebenarnya. Okey, itulah saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana, sekali lagi kepada anda yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng, serta followlah kami di media sosial Facebook, Instagram dan juga TikTok. Terima kasih dan Assalamualaikum.